Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kod kursus MPU 2071 tugasan 3 bagi subjek pengurusan kokurikulum amali projek. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Anwar bin Muhammad Zain selaku pensyarah saya pada semester ini. InsyaAllah, serba sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya merupakan pelajar PDPP PIMK 1 ambilan Oktober 2022. Nama saya Nurzawani binti Zaini. Pada hari ini, saya akan membentangkan majlis perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan Core Akademik Bahasa MBM MBI cabaran #Jejak Juara Kuala Lumpur 2022 peringkat negeri tahun 2022. Ayuh kita sama-sama saksikan serba sedikit 6 isi kandungan utama bagi program kali ini. Isi kandungan yang pertama membicarakan tentang majlis perasmian, penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan Core Akademik Bahasa MBM MBI cabaran Jejak Juara Kuala Lumpur peringkat negeri bagi tahun 2022. Yang kedua, sudah tentulah kertas kerja kan? Yang ketiga, membicarakan tentang jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa pelaksana. Yang keempat adalah pertandingan Core Akademik Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Yang kelima adalah buku program dan tentatif program. Dan yang terakhir, sudah tentulah kesimpulan kan? Ayuh kita sama-sama lihat yang pertama. Majlis perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan Core Akademik Bahasa MBM MBI cabaran Jejak Juara Kuala Lumpur peringkat negeri tahun 2022. Di mana ya dilaksanakan program ini? Sudah tentulah ianya telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 bersamaan dengan hari Selasa pada waktu 10 pagi dan bertempat di SMK Kiara Mas, Persiaran Duta Mas, Kuala Lumpur, sekolah saya tu. Ayuh kita lihat yang kedua. Kertas kerja. Saya telah membuat kertas kerja melalui cara imbasan QR code. Untuk melihat QR code kertas kerja yang saya sediakan, anda perlukan handphone, iaitu smartphone. Setelah anda scan QR yang tertera, ianya akan keluar paparan kertas kerja seperti ini. Mungkin anda boleh lihat pada paparan handphone masing-masing. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ahli jawatan kuasa induk. Ini semua anda dapat lihat dalam QR kod kertas kerja tersebut. Tapi tak apa, jangan risau. Saya akan terangkan. Dalam sesebuah program, kita perlukan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa pelaksana. Jawatan kuasa induk ini seperti yang tertera, diketuai oleh penasihat, pengerusi, timbalan pengerusi bersama-sama dengan barisan timbalan pengerusi, penyelaras, begitu juga setiausaha. Maksudnya, jawatan kuasa induk ini adalah orang yang duduk di atas kali. Dan kita akan lihat jawatan kuasa pelaksana. Ahli jawatan kuasa pelaksana ni ada ramai tau. Siapa ya? Inilah dia. Terdapat lebih daripada 10 ahli jawatan kuasa pelaksana. Yang pertama adalah pengacara majlis. Orang yang
perlu menyediakan teks untuk mengacara sesebuah majlis dan dia kena serahkan satu salinan teks pengacara majlis kepada AJK dokumentasi. Seterusnya adalah teks ucapan. Teks ucapan ini, ahli jawatankuasa pelaksana perlu membuat teks ucapan perasmian penutupan majlis untuk perasmi yang akan hadir dan perlu menyerahkan satu salinan kepada AJK dokumentasi. Ketiga, mestilah ada bacaan doa kan? Bacaan doa ini biasanya kita akan panggil Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Dan doa ini perlu dibaca dan teks tersebut perlu disediakan oleh orang yang mengetuai bacaan doa tersebut. Dan kena serahkan juga pada AJK dokumentasi. Seterusnya adalah gimik perasmian penutupan majlis. Orang yang menyediakan gimik ini kenalah sediakan gimik perasmian sesuai dengan tema dan ianya adalah untuk perasmian di atas pentas untuk majlis penutupan tersebut. Seterusnya adalah buku program yang mana dalam buku program ini terdapat tentative program, terdapat di dalamnya tetamu yang akan hadir, terdapat di dalamnya adalah senarai ataupun aktiviti-aktiviti MBM MBI. Seterusnya adalah tayangan LCD, hadiah pemenang, fotografi, persiapan tempat dan juga parkir dan keselamatan. Okey, ayuh kita lihat pertandingan kod akademik ni terbahagi kepada dua tau. Kan tadi saya dah beritahu, pertama bahasa Melayu, kedua bahasa Inggeris. Kedua-dua ni saling berkait. Ianya adalah bertujuan untuk pemupukan integrasi nasional yang mana meraihkan kesemua kepelbagaian kaum dan dalam pertandingan akademik ni terdapat di dalamnya banyak pertandingan-pertandingan yang dipertandingkan. Ayuh kita lihat. Bagi pertandingan kod akademik bahasa Melayu, pertandingan bicara berirama, pertandingan mengarang sajak, menulis cerpen, bahas ala parlimen, bercerita tahap 1 dan tahap 2, deklamasi sajak tahap 1, tahap 2, dendangan syair tahap 2, pidato tahap 2, video drama Komsas dan pertandingan menulis esei. Bagi sekolah menengah, terdapat 9 buah acara yang mereka ambil alih. Dan bagi sekolah rendah juga 9. Seimbang bukan? Sekolah menengah 9 dan sekolah rendah 9. Sekolah yang bertanding ini melibatkan semua sekolah dalam seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tau. Menarik bukan? Ayuh kita lihat seterusnya. Pertandingan kod akademik bahasa Inggeris. Terdapat 10 pertandingan dan lebih lagi. Ternanti-nanti kan? Jom kita tengok. Yang pertama, storytelling. Kedua, public speaking. Ketiga, poetry recitation. Yang keempat, Scrabble. Kelima, essay writing. Keenam, poetry writing. Dan ketujuh, debate. Kelapan adalah video drama ataupun sketch. Kesembilan, choral speaking. Kesepuluh, product review. Dan ke-11 adalah Dare to Spell. Dan 12, mini documentary. Ke-13 adalah article review. Kotak pertama yang ada nombor 11 tu, itu adalah semua pertandingan bagi kod akademik bahasa Inggeris yang dipertandingkan bagi sekolah-sekolah menengah seluruh Kuala Lumpur.
Dan yang memiliki angka 12 itu adalah merujuk kepada 12 pertandingan yang dipertandingkan kepada sekolah rendah seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ish, menariknya. Seronok bukan? Ha, mestilah seronok. Ada lagi perkara yang lebih seronok daripada ini. Ayuh kita lihat seterusnya. Tentatif dan buku program. Dalam membicarakan tentang tentatif dan buku program, sudah tentu dan pastinya ianya perlu kepada dokumentasi khas yang mana sebelum kehadiran VVIP, perasmi ataupun ahli-ahli tertinggi majlis, kita hendaklah menyediakan beberapa set buku program untuk diletakkan di atas meja-meja utama di dalam kalangan para hadirin yang hadir. Jadi, dalam membicarakan tentang tentatif dan buku program, saya dah buat imbasan QR. Anda semua boleh gunakan smartphone masing-masing untuk imbas QR code yang tertera melihat kepada buku program dan tentatif yang telah saya sediakan. Jangan lupa scan tau. Selepas anda scan, insya-Allah akan keluar beberapa paparan. Salah satunya saya ambil adalah atur cara majlis. Jika kita lihat atur cara majlis yang mana ianya berlangsung seawal 9.30 minit pagi. Yang mana aktivitinya adalah kehadiran peserta dan tetamu jemputan untuk pendaftaran. Seterusnya adalah ketibaan perasmi, orang yang memang kita tunggu-tunggu. Seterusnya, perarakan masuk perasmi dan tetamu jemputan. Nyanyian lagu negaraku, nyanyian lagu maju sejahtera. Persembahan pertama, kata-kata aluan pengacara majlis, bacaan doa, tayangan multimedia. Mestilah seterusnya adalah ucapan perasmi yang mana kami telah memanggil Timbalan Pengarah Pendidikan SPMU Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menjadi perasmi pada majlis penutupan dan penyampaian hadiah Core Akademik Bahasa MBI MBM pada kali ini. Seterusnya, gimik penutupan, penyampaian sijil dan hadiah bagi sesi pertama adalah sesi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil, Bahasa Cina, peringkat sekolah rendah. Dan jangan risau, kita ada persembahan kedua. Seusai persembahan kedua, kita ada sijil dan penyampaian hadiah bagi sesi kedua sekolah menengah. Melibatkan 4 bahasa utama. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil dan Bahasa Cina. Seterusnya, barulah sesi bergambar. Dan yang terakhir, penyuraian majlis. InsyaAllah, daripada sini anda akan dapat lihat sebagai penutup, program ini merupakan satu perancangan yang dibuat dan diharapkan agar mendapat kerjasama dari semua pihak untuk merealisasikan matlamat unit pembangunan bakat murid dalam meningkatkan penglibatan murid secara holistik dalam program khusus di bawah dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris MBM, MBI dan sekaligus mencari watak terbaik dalam setiap acara dan kategori yang telah dipertandingkan bagi mewakili JPWPKL ke peringkat kebangsaan nanti. Wush, seronoknya. Memang seronok. Jom kita sama-sama lihat. Saya telah meletakkan beberapa buah gambar sepanjang program berlangsung untuk lampiran dan tontonan semua. Ayo kita lihat gambar pertama. Ha,
Apakah yang terdapat dalam empat-empat gambar di belakang saya ni? Ini merupakan gambar ketika sesi pendaftaran diadakan. Tak payah susah-susah. Kita cuma cari nama sekolah, kita scan QR code dan kita turunkan tanda tangan. Simple bukan? Zaman teknologi dah membangun. Semuanya di hujung jari saja. Okey, kita lihat gambaran seterusnya. Ini merupakan hasil ataupun kita katakan persembahan pertama dari pelajar sekolah kami SMK Kiara Mas yang mana membawakan tarian-tarian tradisional klasik Melayu yang mana untuk menghiburkan para peserta dan para hadirin serta perasmi bagi majlis penutupan kali ini. InsyaAllah, gambar seterusnya adalah persembahan kedua yang mana ada persembahan sajak, puisi, syair yang mana ianya bertujuan memperkembangkan lagi bakat para pelajar secara holistik mencakupi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan mestilah semuanya mencakupi segala yang telah diwujudkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya kita lihat gambar. Inilah perasmi kami. Sewaktu perasmi kami, Encik Zainuddin yang mana beliau memberikan ucapan dan di bawah ini adalah gambar barisan-barisan hadirin yang mana kita katakan daripada pengetua sekolah saya yang perempuan merupakan Puan Dahanum binti Soyono dan seterusnya ahli lembaga pengarah daripada JPWPKL sendiri. Seterusnya adalah gambar ustaz yang mengetuai bacaan doa pagi perasmian majlis penutupan dan penyampaian hadiah pada kali ini untuk mendapatkan keberkatan majlis. Seterusnya adalah gambar pengacara majlis cantik berbaju hijau, ayu dan lembut dan penyampaian hadiah serta saya rangkumkan beberapa gambaran hadiah yang telah kami tagin siap-siap untuk memudahkan sewaktu penyampaian hadiah kami dilaksanakan. Dan yang terakhir, nampak tak yang berbaju biru tu? Itulah saya yang memakai face mask dan berbaju biru sedondon dengan kawan-kawan yang lain. Sayalah yang menguruskan program ini. Saya menguruskan bahagian hadiah tau. Seronok. InsyaAllah, berdasarkan semua gambar dan keterangan yang telah saya titipkan kepada anda semoga, ianya menjadi satu pedoman dan ianya dapat memberikan satu pengamatan dalam melibatkan para pelajar kita untuk bergiat aktif bukan hanya dalam bidang akademik, malah dalam bidang kokurikulum kerana ianya adalah pemupukan integrasi nasional. InsyaAllah, itu saja daripada saya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Terima kasih Tuan Haji Anwar bin Muhammad Zain dan sahabat semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.